Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak perhati masalah istiwa. Apa istiwa? Iaitu istiwa tertinggi Tuhan. Firman Allah Ta'ala dalam Qurannya sahul ayat ni ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya orang panggil balik bahasa dah, terjemah, bukan tafsir lagi. Nah, terjemah ni mana naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa lain kepada bahasa yang lain. Jadi ada pokok hak lawan pada dia kata Al-Quran ni terjemahan kalam yang qadim. Al-Quran ni terjemahan kalam yang qadim. Artinya Al-Quran ni naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa yang qadim gitu. Kepada bahasa yang hadis gitu. Artinya dengan tidak secara langsungnya dia mengisbatkan kalam Allah Taala ada lughah. Sedap nak menyesat pada MK, dia sendiri sesak. Dia sendiri sesak nak mapuh dah. Fok tahik ni nak main pada MK. Nah. Tu jangan kita jadi fok tahik tu lah. Fok tahik tu Firdaus Mazlan kena. Kena tu Ahbas mesti kena. Ahbas di Johor dia. Al-Quran terjemahan kalam Allah yang qadim. Ambil dia. Artinya Al-Quran ialah naqalal kalam minal lughatin ila lughatin ukhra. Berat mu ambil dia. Nah, seolah-olah ayat kata kalam Allah Taala yang qadim ada lughah. Sesak tak? Sesak. Mung tu sesak, bukan syekh pada tu sesak. Nak menyesak ulama. Nah tu. Ni orang panggil terjemahan. Tak apa terjemahan ni bahasa Arab mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahasa Arab. Terjemah Melayu apa? Artinya terjemahannya Tuhan Rahman itu tertinggi ia atas arasy. Tak ada tu duduk berselo lendik lagi parak. Tak ada ni. Tak ada sebut tu. Tidak ada dalam Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ataupun apa? Ar-Rahmanu jalisun 'alal 'arsy. Tak ada. Tak ada ayat Al-Quran kata gitu, tak ada. Istawa makna tertinggi. Apa makna tertinggi? Fuq Mujassimah kata tertinggi makna istaqarra, menetap. Au jalasa, duduk. Duduk tu. Atau duduk berat lagi? Apa? Tarabba, berselendik tu. Tarabba. Kalau duduk ni qa'adah ni banyak. Qa'adah ni duduk. Duduk orang panggil dia duduk atas kursi hal kadang bersilent lendik lagi. Tu. Duduk ni banyak jenis. Tawarruk, iftirash, duduk belaka tu. Dah. Ni beratlah tu orang duk terjemah Tuhan duk bersilent lendik atas arah. Silent lagi lendik lagi.
Tak kena tu terjemah lagu tu. Nah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha summa stawa 'alal arsy. Artinya firman Allah Ta'ala, Allah ialah Tuhan yang mengangkat ia Allah Ta'ala akan segala langit dengan ketiadaan tiang. Tak ada tiang, tak ada tempat pacak, tak ada. Bighairi amadin. Tarawnaha, yang melihatlah oleh kamu akan langit tu. Kamu tengok langit, ada tak tiang? Tak ada. Ada tiang tak? Ada pak menyacak tak? Kalau benda tinggi ni biasa mu tengok ada menyacak tak? Ada. Mu tengok molek tu, bumbung tinggi tak? Ada pak menyacak? Ada. Wayar api ada tak pak menyacak? Ada. Kemah kalau orang pasal ada pak menyacak tak? Ada. Langit tinggi ni ada pak menyacak tak? Tak ada. Itu. Summastawa 'alal arsy, kemudian tertinggi ia Allah atas arasy. Tu. Tu terjemah tu. Jangan duk tafsir lagi. Tafsir kena ikut ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi ayat ni orang panggil ayat mutasyabihat. Lagi bawah tu nak ayat. Anak-anak yang terhormat. Allah, baik sungguh dia kata. Anak-anak yang terhormat. Kita ni jadi YB lah, belah-belah. Yang terhormat kan? Bukan YB, YT. Kalau YB yang berhormat ni yang terhormat. Makna tinggi lebih pada berhormat lagi. Anak-anak yang terhormat. Dalam dua ayat ini Allah Ta'ala cerita apa? Cerita kata dia Allah Ta'ala ni. Mana yang kecil ada? Demel lah. On the way kemarin demel lah. Yang pergi hospital ke sentiap aku sepak. Tu pakai ubat lah. Nak pergi hospital boleh. So telefon ke pok mu mari ambil dulu. Cerita kata dia Tuhan tu tertinggi atas arasy. Dan begitu juga pada beberapa ayat yang lain-lain lagi. Banyak lagi lah ayat-ayat lain kata Allah Ta'ala cerita kata dia tu tertinggi di atas arasy. Bukanlah Allah cerita, bukanlah Allah Ta'ala nak cerita, Allah Ta'ala nak raya, Allah Ta'ala nak tunjuk. Yalah kau tu cerita tu orang panggil dilalah dah. Bukan Allah Ta'ala nak raya, nak tunjuk, nak bagi tahu kata dia, yakni Allah Ta'ala tu duduk di atas arah. Bukan nak cerita kata dia duduk sela atas arah, bukan. Kerana kalau dikehendaki duduk, kalau lah orang panggil Tuhan nak raya kata dia tu duduk di atas arah, tentu dia akan katakan jalasa atau qa'ada, tu duduk. Tu summa yaqa tu apa summa yaqa'adu ke. Kemudian dia duduk di atas arah ke. Summa yajlisu 'alal arsy ke. Kemudian dia duduk. Dah. Dia tak cerita kata dia duduk. Summa stawa. Dia tertinggi. Maka janganlah anak-anak terima. Jangan anak-anak terima. Terima apa? Pengajaran karut. Pengajaran orang duk mengajar tu lah. Tu untuk guru, ustaz-ustaz duk mengajar tu jenis karut. Lagu mana dia mengarut? Ni orang panggil taswir pada kata mengarut. Dengan kata duduk. Dengan kata duduk itu. Tuhan tu duduk dia kata. Jangan duk terima pengajaran mengarut tu. Kata Tuhan duduk. Kerana duduk tu setengah daripada. Kerana duduk daripada ini. Kerana bermula duduk itu setengah daripada kelakuan jirim jisim. Tu kita boleh tak sifat duduk? Boleh kerana kita tubuh jirim jisim. Tuhan kita nak sifat dengan duduk boleh deh? Tak boleh. Dan Allah Ta'ala tu pula, padahal Allah Ta'ala tu wawul hal boleh. Padahal bermula Allah Ta'ala tu bukannya Allah tu jirim jisim. Bukan zat dia tu jirim jisim. Apatah lagi jauhar rak. Kerana apa bukan jirim jisim? Ilak pada kata bukannya Allah Ta'ala jirim jisim jauhar rak. Firmannya Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Itu orang panggil ayat muhkamat tu. Tu laisa tu asalnya nafi muqayyad. Tapi di sini orang panggil dipakai makna dengan makna nafi mutlak.
yakni ternafi, tidak menentukan masa yang tiga, madhi, hal, istiqbal. Dah. Laisa dengan mana ternafi, tidak ada keserupaan tu, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya. Itu. Kami selihi, nah, tidak ada langsung. Itu. Seumpamanya ya Allah, syai'un sikit pun tak ada langsung. Tu dua kali hasak tu. Tu. Kenapa tengok? Artinya tidak ada umpamanya sewaktu pun. Dan kita telah maklum bahawasanya kalimah kah, kalimah kami selihi kah, pada kata kami selihi itu berkhilaf-khilaf oleh ulama pada mengatakan kah tu kah asl, kah raja asli ke, ataupun silah ziyadah, ataupun orang panggil kah li ziyadah. Tu kalau kah li ziyadah ke, artinya nak takkid pada kata nafi laisa tadi tu. Itu tidak ada langsung. Seumpamanya Allah Ta'ala sikit pun tak ada langsung. Gitu. Kalau kita pakai kah orang panggil bukan kah ziyadah, mana kah asli, mana tidak ada seperti seumpamanya Allah. Mana seperti seumpamanya Allah pun tak ada. Jangan ke seumpama Allah, seperti umpama Allah pun tak ada. Tu khilaf banyak lah. Tu panjang cerita tu. Ada dah dulu dalam video mana tak ingat dah, baca Baqarah. Cerita ada 12 qaul, tak silap. Khilaf pada kah pada kami selihi tu. Dan ayat ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan setengah daripada ayat muhkamat. Gapo dia ayat muhkamat? Tengok angka 1 luar tu. Qauluhu qaulul musannifi ayatun muhkamatun. Ayat muhkamat ni apa? Iaitu ayatun bayyinatuh, iaitu ayat-ayat yang nyata terang. Ayat-ayat yang terang jelas. Itu mana ayatun bayyinatun. Ayatun bayyinatun, beberapa ayat-ayat Allah Ta'ala yang terang nyata jelas. Dalam Quran sebut kan, Allah Ta'ala kan ayat tu, surah apa? Surah Ali Imran tu. Apa ayat dia? Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat tu ada. Ingat ayat apa ayat? Berat tu. Imam Hafiz warna itu. Tu ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ni ayat muhkamat ni apa? Ayatun bayyinatu. Ayat-ayat yang terang jelas-jelas. Wadihatud dilalatu. Jelas terang, orang panggil terang. Wadih tu makna wadihatud dilalatu. Artinya jelas terang, orang panggil tunjukkan makna dia tu, dilalah dia, pengertian dia tu jelas. Tak ada kena takwil dah. Jelas. Itu orang panggil ayat muhkamat. La iltibasa fiha, tidak ada kesamaran pada ayat tersebut. Wala ishtibahu, dan tidak ada kesamaran juga sama juga. Tak ada orang panggil kekeliruan dan tidak ada kesamaran. Jelas. Senggah sungguh-sungguh. Itu. La iltibasa, mana la iltibasa fiha, tidak ada kesamaran, wala ishtibahu, dan tidak ada kekeliruan. Itu jelas. Intaha Safatul Bayan. Cek sendiri lagi tak Safatul Bayan. Jadi kaedahnya apa kaedah? Kaedah al-muhkamatu muqaddamatun 'alal mutasyabihati. Itu kaedah, ingat baik-baik. Ayat muhkamat, ayat yang terang jelas, ayat yang nyata, terang, orang panggil tunjukkan makna dia. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kesamaran itu. Muqaddamatun, didahulukan 'alal mutasyabihati, di atas ayat-ayat yang mutasyabihat. Dah. Gapo dia ayat mutasyabihat? Tengok depan ni. Adapun ayat-ayat yang dahulu itu. Mana ayat-ayat dahulu? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy. Tsumma istawa 'alal arsy itu. Itu masuk ayat-ayat terdahulu itu. Ialah setengah daripada ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Tengok angka 2 luar. Bawah, bukan luar, bawah. Angka 2 luar. 2 pun dah bawah. Angka 2 bawah. Qauluhu qaulul musannifi ayatun mutasyabihatun. Ayat-ayat mutasyabihat itu apa maksud ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ni banyak orang panggil pengertian definisi dia. Berkhilaf-khilaf oleh setengah ulama. Setengah daripada definisi orang panggil ayat mutasyabihat ni, masta'sarallahu bi'ilmihi, ialah barang yang memperhitunglah oleh Allah dengan ilmunya.
Masta'sarallah, orang panggil masta'sarallahu bi'ilmihi. Barang yang ini ayat, barang itu kena kepada ayat-ayat. Ista'sarallahu, yang memperhitunglah oleh Allah Ta'ala bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah Ta'ala. Mana contohnya? Kawakti saati, seperti waktu kiamat. Bila waktu kiamat? Mu tahu api bila? Tu ayat mutasyabihat. Waruhi dan ruh. Mu tahu ruh ke apa? Boleh takak, boleh higak tak? Boleh pegang, boleh khali, boleh peti sejuk, boleh. Ruh tak tahu. Wal hurufi lil qita'ati, dan huruf-huruf ya bahasa potong-potongnya fi awailis suwari, pada awal-awal surah. Pada awal-awal surah mana? Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, taha nun qaf. Jangan belakang tu. Tu orang panggil ayat huruf-huruf qita'ah dia panggil. Wal hurufi lil qita'ati fi awailis suwari, fi awailis suwari, dan huruf-huruf yang terpotong lah ya huruf tu pada awal-awal surah. Definisi ni wa ilaihi, dan kepadanya ma barang, yakni pendapat ini zahaba memperjalanilah al-hanifatu oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Di sisi mazhab Imam Abu Hanifah inilah orang panggil ayat mutasyabihat. Ataupun ayat mutasyabihat ni ma la yattabihu, barang yakni ayat la yattabihu, tidak nyata jelas terang, tidak jelas, tidak terang, tidak nyata lah maknahu, akan maknanya nya ayat, nya barang, illa bila terang, bila jelas, bila nyata, bila orang panggil faham, bila kau orang panggil wadih, terang, bin nazarid daqiqi, dengan tilik yang halusi, dengan memperhati tilik dengan halusi, cermati, dengan ta'ammu, fikir tilik dengan daqiq, dengan cermat, dengan halus. Tak? Tu. Wahwa, dan ia ayat lagu ni yushmalul mujmala wa nahwahu, melengkapilah akan ayat-ayat mujmal dan akan seumpama ayat-ayat mujmal. Yang mengatakan begitulah orang panggil definisi ayat mutasyabihat. Wa ilaihi, dan kepadanya ini pendapat zahabas syafi'iyatu, memperjalanilah oleh mazhab syafi'iyah. Ataupun apakah maksud orang panggil ayat mutasyabihat? Ma ialah barang dalil, ma ialah barang yang ayat-ayat dalad dalilul qati'u, menunjuklah oleh dalil yang putus, ala, di atas anna zahirahu, di atas bahawa sezahirnya ayat ghairu muradin, ialah bukan dikehendaki, bukan maksud. Tu ayat yang menunjuk oleh dalil yang putus. Mana dalil yang putus? Ayat muhkamat lah. Ayat muhkamat tu orang panggil dalilul qati'. Dalil yang putus menunjukkan di atas apa? Ala anna zahirahu, di atas bahawasanya zahir ayat-ayat tersebut tu. Zahir ma tadi tu, zahir ayat tadi. Ma tu kena pada ayat-ayat mutasyabihat tu lah. Zahir ayat tersebut ghairu muradin, bukanlah yang dikehendaki. Ghafur mana ghafur ni? Ulama juga on the way juga. On the way juga kemarin pun tak ada ayat on the way. Demi walala nipu dah. Sungguh Yazid demi boleh masuk kelas. Sehat lah. Hebat Yazid. Begini baru lelaki. Sikit-sikit manja pondek. Kerak konek makan kanjing. Walam yakum, dan tidak berdirilah dalilun oleh dalil ala ta'yini muradi minhu. Walam yakum, dan tidak berdirilah, tidak ada lah maknanya. Tidak berdiri itu tidak wujud, tidak ada. Tidak berdiri apa? Dalilun oleh dalil, oleh ayat yang lain. Ala ta'yini, di atas menentukan al-muradi, maksud yang dikehendaki minhu min ma, daripada barang, yang ni ayat. Tak ada dalil lain. Tu tak ada. Mana contoh-contoh? Ka'ayatis sifati, seperti ayat-ayat sifat. Mana? Seumpama mislul istiwa wal ya. Seumpama ayat istiwa, ayat ya, yadullahi fawqa aidihim. Khalaqtu biyadai. Biaidina. Ya belakang tu. Summastawa ila sama, summastawa alal arsy. Tu. Ya belakang tu. Itu semua tu orang panggil ayat-ayat mutasyabihat. Intaha, tengok dalam kitab Safwatul Bayan, muka surat 72. Tengok.
Kalau begitu, jelaslah. Kalau begitu dengan ayat laisa kamitslihi syai' ini, dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi itu ayat muhkamat. Maka al-muhkamatu muqaddamatun 'alal mutasyabihati. Tu. Ayat muhkamat itu didahulukan di atas ayat mutasyabihat. Kalau begitu dengan ayat laisa kamitslihi ini jadi penyekat. Baca penyekat tu. Jadi penyekat. Penyekat. Kita nak jadi penyekat. Kita baca ayat lain pun yadullah, tangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Baca kalau dia wajhu rabbika, wajah Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Penyekat, ada penyekat tak? Jadi penyekat apa? Daripada mentafsirkan ayat mutasyabihat itu dengan tafsir yang membawa kepada menyerupai oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu pun daripada makhluknya ya Allah. Tak boleh kita nak tafsirkan orang panggil ayat-ayat mutasyabihat tu Allah serupa dengan makhluk, tak boleh. Dah sebut tangan, kita ada tangan ke? Sebut muka, Tuhan ada muka ke? Tu serupa tak Ustaz? Tak boleh. Kerana ada ayat muhkamat. Yang buat bodoh gitu nak tafsir. Tuhan ada lah tangan. Ya comel, bukan tanganmu. Sedap. Cakap gitu. Tak tanganmu tak serupa dengan tangan beruk. Tak serupa tangan dengan beruk, tak serupa. Maka tak boleh nak tahu tangan kangaroo. Tangan kangaroo ada tangan tak? Ada? Tak ada tangan kangaroo. Tak ada Biasa tengok tak kangaroo ke je? Kangaroo ada tangan tak? Ni Hazim. Duduk negeri mana tu? Planet Pluto, planet Namek mana? Ada tak kangaroo ada tangan tak? Serupa tanganmu dengan tangan kangaroo. Lepas tu, duk main tak serupa tangan kita dengan tangan Tuhan lagu tu. Berat tu. Tak boleh tafsir lagu tu. Tu bukan tafsir ahli sunnah wal jamaah tu. Dan hendaklah, yakni wajiblah anak tahu. Anak kena tahu kata bahawasanya pada ayat mutasyabihat itu tidaklah sekali-kali dikehendaki seperti segala zahirnya ayat. Kenapakah tidak dikehendaki zahir ayat? Ilak pada kata tidak dikehendaki sama sekali dengan zahir ayat. Kerana zahir bagi ayat dinafikan dia zahir. Dinafi takluk pada kata dinafi. Dengan ijma' ulama ahli sunnah. Dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma' sepakat semua ulama. Sebut ulama ahli sunnah mana semua sepakat. Ada ulama ahli sunnah jemaah Tuhan ada tangan tak sama tangan kita. Tuhan ada kaki tak sama kaki kita. Ada. Apa tak lagi Tuhan ada tangan supaya tangan kita ni. Tu lagi parah. Tu kafir tu. Tu. Yakni makna-makna yang terlebih hampir faham kita. Yakni makna-makna yang terlebih mana yang bersegera. Dia panggil al-mutabadaru minhu dia panggil. Al-makna mutabadaru minhu. Al-mutabadaru minhu. Makna-makna yang terlebih hampir mana yang segera faham, segera hampir mana terlebih hampir ni segera hampir, segera faham kita daripada lapan-lapan itu dinafikan dia makna dengan ijma' mereka itu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lihatlah hasyiah bagi kitab asma' was sifat. Ni kitab asma' was sifat ni. Ni kitab asma' was sifat. Tapi saya tak jumpa depan dia ayat ni. Ni kitab asma' was sifat. Kerja tu kut terbalik dia ni. Jadi kut terbalik muka dia orang panggil kat ni ni kitab al asma' was sifat lil Baihaqi. Imam Baihaqi Asy-Syafi'i. Ni kitab asma' was sifat. Saya tak jumpa perkataan awal ni. Bawah ni ada jumpa. Ni yang ambil daripada kitab ni yang ambil daripada kitab ni. Saya tak jumpa. Tengok dah. Bagi siapakah kitab asma' wa sifat? Bukan kitab-kitab tu. Kitab asma' dua tu buat lah. Kitab asma' wa sifat, segala nama dan segala sifat. Bukan asma' wa sifat hak macam Fuad Wahabi duk ngaji tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat tu bukan. Dia tauhid tiga tu kalau kena cara syarah ahli sunnah tak apalah. Kalau tak kena cara syarah ahli sunnah jadi Wahabi lah. Jadi Wahabi lah ke mana? Pertama jadi apa? Wahabi. Pada kitab asma' wa sifat, pada tauhid tiga cara versi Wahabi.
Apa? Tak ingat Saya sebut dah kemarin ada hak minta ulah sikit. Ya. Dia akan jadi membawa kepada membawa kepada tajsim. Pertama membawa kepada tajsim. Yang kedua membawa pada tashbih. Yang ketiga membawa pada takfir. Nah. Itu cara versi Wahabi. Tauhid 3 cara versi Wahabi. Kalau mengaji cara Wahabi, tauhid 3 mana? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Pertama membawa kepada tajsim, menjisim ke Allah. Mana? Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Itu. Automatik tasbih, mana menyerupakan Allah dengan makhluk. Walaupun dia kata tak serupa. Nah, tu. Kemudiannya pula membawa kepada takfir. Apa takfir? Mengkufurkan orang mukmin. Dia kata tauhid uluhiyah rububiyah ni kalau tak ada tauhid uluhiyah tak sah orang panggil jadi orang mukmin. Kerana bagi dia orang kafir Quraisy, orang kafir penyembah berhala pun ada tauhid rububiyah dia ya. Dah? Tu. Jadi orang kafir hak sembah berhala tu, hak kanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dia kata itu dalil ada tauhid rububiyah, dia kata. Cuma tak ada tauhid uluhiyah. Karut tu. Karut tu. Karut tu. Nah. Bawa pada takfir. Dia nak kata bahawasanya orang-orang Islam hak duk bertawassul istighasah ni sama dengan orang kafir jahiliyah, musyrikun. Musyrikun. Bahkan lebih teruk daripada musyrik lagi. Siapa telefon ni? Apa ratus belakang rombo? Ya, ke dia lah. Ya, baik. Ni bukan Wahabi dah, bukan Wahabi. Asma' was sifat. Karangan siapa? Karangan bagi Syekh Baihaqi, itu Imam Al-Baihaqi. Nah. Imam Baihaqi. Nah. Nama gapo Imam Baihaqi ni? Tengok jap. Oh, tak ada tulis juga dik. Tak ada tulis dik. Imam Baihaqi ni berjasa besar dengan apa? Dengan mazhab Syafi'i. Ni nama dia. Al-Hafiz Al-Kabir Al-Faqih Al-Usuli Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Baihaqi An-Naisaburi, Al-Faqih Syafi'i. Dia ada karya orang panggil apa? Kitab tentang Manaqib Imam Syafi'i, apa? Tabaqatus Syafi'iyah. Mazhab Imam Syafi'i ni, antara yang mengarang tentang Tabaqatus Syafi'iyah ialah Imam Al-Baihaqi. Bahkan kalau tak silap saya, tak silap Babu Bukhari pernah buat status di Facebook rasanya tak? Imam Syafi'i kalau hidup balik kena minta terima kasih kepada Imam Baihaqi, ingat tak? Ada tak? Fak mu tak friend apa? Kau tak baca? Ya, baguslah jaga main pun. Takut duk tengok benda lain ya, dah. Muka surat. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i beruta besar dengan Imam Baihaqi. Besar jasa dia ni dalam mazhab Syafi'i ni. Muka surat 400 ni. Tapi lain ni dengan tobak ni, bukan muka surat 400 ni. Dengan tobak-tobak baru dah saya ni. Kena cek tengok tobak mana aku pada untuk dia sekian guna ni. Dan pada muka surat 410. Katanya kata Imam Baihaqi faqaulu tu. Faqaulu sabri. Bukan faqulu. Faqaulu dah. Salah kita tak tulis ada. Faqulu. Faqaulu dah. Faqaulu sabri innallaha fis samai bizahirihi mardudun indal jami'i. Artinya maka bermula perkataan bagi sabri. Sabri mana? Tahu sabri hak kena nyaga aku dulu, tahu. Nah, sabri dah. Dulu ada sabri, budak sabri dah. Tidur lah kelas aku lepak apa? Dengan meja tu dah. Enggak. Afiq pun nak kena agak tu kalau tidur gitu. Nah. Perkataan bagi sabri, lagu mana dia kata? Sungguhnya, kata ni maka kau bagi perkataan sabri ni, sungguhnya Tuhan pada langit dengan zahirnya Tuhan
Perkataan dia kata Tuhan duduk di langit secara zahir. Zahir. Nah, Tuhan hissi, secara hissi Tuhan duduk atas langit tu. Nah, itu ditolak akan dia perkataan Sabri itu di sisi sekalian ulama. Sehingga sampai perkataan mana? Tak ada lagi ni. Wa hamlul istiwa'i 'ala al-istiqrari wal julusi tajsimun. Oh ni. Jap. Ada tak ni? Saya duk cek lagi tak ni, tak jumpa maksud dah. Tajsimun. Tak jumpa ni. Tak cakap gayanya putih mata lah. Tahulah, takut aku ngatuk orang malas. Tu. Dia kata, hinggalah perkataan Imam Baihaqi. Sampai perkataan Imam Baihaqi itu, wa hamlul istiwa ya 'alal istiqrari wal julusi tajsimu. Artinya, dan ditanggungkan akan tertinggi itu atas makna tetap. Istiqra tu lah. 'Alal istiqrari dan duduk 'alal julus wal julusi. Itu ialah mengatakan Tuhan itu jismun, jisim. Mentajsim ke Allah Ta'ala, menjisim Allah Ta'ala tu. Yakni kerana setengah daripada perkara yang maklum itu, bila menyabitkan lazim bagi sesuatu itu, nescaya menyabitkan sesuatu itu ratik juga. Tu. Tu orang panggil maklum dalam kaedah ke? Isbatul lazim. Orang panggil apa? Ka isbatil malzum. Gitu. Isbatil lazim ka isbatil malzum. Isbat lazim, isbat juga malzum. Itu. Kita lazim, kita kata afif ni berjising. Afif ni berjising. Kita isbatkan dia tu, lazim dia berjising dah. Maka malzum bagi lazim berjising, isbatkan dia tak? Isbatkan dia tak? Tak isbatkan dia. Maknanya awak tu berjising, tak bertepak, tak bermasa gitu. Tak bergerak, tak diam gitu. Dah lah, isbat sekali. Betul tak? Bila sebut kata afif ni jising, habis dia masuk benda hak lawazim bagi jising. Betul tak? Tu. Jadi bila kata Tuhan tu duduk, menetap, itu orang panggil lazim bagi berjising, lawazim bagi jising. Maka walau tak kata Tuhan berjising pun tak apa. Isbat kata Tuhan tu bergerak, diam, atau duduk, atau menetap. Seumpama kita mengisbatkan Tuhan tu jising. Jising. Tu. Jikalau tidak disoreh tu raya. Jikalau tidak disorehkan, disoreh tu tidak dinyata dengan secara terang-terangan. Itu. Jikalau tidak disorehkan dengan dia dengan jising sekalipun. You tak kata, saya tak kata Tuhan jising. Saya kata Tuhan duduk. Lah. Duduk tu lawazim bagi jising tak? Lawazim bagi jising. Maka seolah-olah kata Tuhan berjising. Gitu. Seperti disorehkan dengan demikian itu pada muka surat 407 pada hasyiah itu juga dengan katanya. Ni ada. Ni ada. Wa amma man fassara al-istiwa'a bil 'uluwil hissi wal istiqrari wal qu'udi wal julusi wa nahwihi. Betul tak? Gitu deh. Wa nahwi dzalika fahuwa qad jassama ma'budahu fil makna wa illam yantiq bilafzil jismi. Itu wa illam yantiq tu orang panggil ghayah lah tu, ghayah. Artinya, dan ada pun mereka yang mentafsirlah ia mereka akan istiwa itu dengan tinggi yang bangsa zahir. Dia kata istiwa ai bi'uluwil hissi. Tinggi dengan mana tinggi boleh tunjuk? Itu orang panggil uluwil hissi, tinggi boleh tunjuk. Tinggi ada lawan bagi kan rendah. Itu orang panggil uluwil hissi. Wal istiqrari ataupun tafsir dengan menetap. Tu yang tertinggi atas arah, mana duduk menetap atas arah. Duduk situ tak ada pergi ke mana dah. Wal qu'udi atau duduk. Wal julusi atau duduk juga tu. Qu'ud mana duduk congok, duduk cokoh. Ikut. Duduk, menetap, sela ke apa saja. Dan umpama bagi demikian itu, ikutlah bersela lendik ke, duduk menyetok ke, guana ikut pergi. Maka ia sungguhnya menjisim tu macam menjisimlah ia mereka akan Tuhan disembahkan dia Tuhan
pada makna. Tu fil makna. Fahuwa qad jassama ma'budahu fil makna. Maka ialah sesungguhnya menjisim ia akan Tuhan yang disembahnya pada makna. Dan jika tidak bertutur ia mereka dengan lafaz jisim pun sekalipun, kalau secara lah dia kata kita tahu ayat Tuhan berjisim, kita kata Tuhan duduk cokoh atas arah, Tuhan duduk selendik atas arah, itu orang panggil mentafsirkan makna yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa makna-makna lazim bagi jisim. Maka bila isbatlah wazim, maka isbatlah lazim. Sama lah. Seolah-olah yang kata Tuhan berjisim, walaupun dia tidak soreh, tidak secara jelas-jelas kata Tuhan berjisim. Di sini mari anak-anak mengambil akan maksud dengan sikap lah juga. Kita nak cepat sikit khotel yang kata. Pada hasyiah itu juga muka surat 407 hujah atau dalil bagi mujassimah yang berpegang Tuhan itu jisim. Itu yang kedua tu buah. Ada itu dua kali tak? Tak ada. Buah tu so. Buah itu yang kedua tu. Ialah tidak berdiri dan nampak pada fikiran akal melainkan jisim atau arak. Tu dia fofok mujassimah. Dia faham kat tu weh. Dia faham kat tu. Tu. Dia kata wa hujjatuhum fi zalika, dan bermula hujjah mereka itu mujassimah fi zalika pada demikian itu mentajsimkan Allah Ta'ala annahu la yakumu fil ma'kuli illa jismun aw aradun, bahawanya tidak berdiri pada benda di makul, mana boleh dimakul dengan akal, boleh direnti dengan akal, dinampak dengan akal, melainkan benda jisim dan arak. Kita nak nampak benda tu mesti berjisim dan arak tak? Kalau benda tak berjisim tak arak boleh nampak tak? Tak boleh kata. Sedap juga hujah dia. Sedap tu potahik busuknya lah. Nampak macam emas pun potahik. Tengok dah. Tu hak arak dia. Wa hujjatuhum fi zalika annahu la yakumu fil ma'kuli illa jismun aw arad. Gitu. Tidak berdiri dan nampak pada fikiran akal melainkan jisim atau arak. Maka tak kalau batallah keadaan Tuhan arak, maka tentulah ianya jisim. Itu. Falamma batala an yakuna ta'ala aradan sabata annahu jismun. Itu. Falamma maka tak kalau batala an yakuna bahawa adalah Allah Ta'ala tu arak. Kata Tuhan arak aku, warna kuning, warna hijau gitu kot Tuhan. Dah, Tuhan bukan arak. Kalau bukan arak, gana. Sabata annahu jismu. Sabitlah bahawasanya Tuhan itu jisim lah. Jenis bertubuh, bertokoh. Itu. Itu kata fuq mujassimah. Maka tentulah ianya Allah tu jisim. Lagi pula perbuatan anu-anu itu, perbuatan tu perbuatan ni, gitulah maknanya. Tidak sah nak keluar daripada tukangnya yang bukan jisim. Wa qalu innal fi'la la yasihu illa man jismun. Tu. Wa qalu, dan berkata mereka itu mujassimah, innal fi'la, sesungguhnya perbuatan, la yasihu, tidak sah lah ya, illa melainkan min jismin, melainkan daripada illa man, melainkan mereka jismun yang berjisim. Gitu. Wal bari, pada bermula Tuhan Allah Ta'ala ni fa'ilun, ialah sang pembuat. Fawajaba annahu jismun, maka wajiblah bahawasanya Allah Ta'ala tu jisim. Itu kata mujassimah. Tu yang ambil situ tu ibarat arak dia tu. Boleh nak ambil tu, ambil tadi tu. Sepak kedak tak tahu. Maka Allah Ta'ala itu ialah tukang bagi tiap-tiap sesuatu. Itu. Wal bari ta'ala fa'ilun. Itu. Tukang itu fa'ilun. Fawajaba annahu jismun, maka tetaplah wajiblah dia Allah Ta'ala tu jisim. Siapa kata ni? Siapa kata? Mujassimah. Baik. Maka jawab dalil yang pertama itu panjang ni kalau hak arak dia ni, dan ni. Tak apa, kita baca ni lah.
Jadi kalau nak ambil dhabit tu boleh ya, kalau nak snack ni, snack ni hak saya ni muka surat ni, bah ambil dhabit di kitab tu nanti. Nak comel sikit. Saya ngaji mula tak ada orang panggil tunjuk kitab-kitab ke apa ni. Nak zaman budak-budak lu ngaji tu. Pakai baba baca straight je. Dah. Kita dengar hangguk-hangguk. Bang ngaji Mesir tu boleh li kitabnya. Lah ni boleh rojak tengok. Oh ada sungguh ni untuk dia scale nakos ni. Cuma atas qaulus sabri tu tak jumpa pasal dah. Tahu duk kat mana tahu. Tak ada hal lah. Kita baca dia. Maka jawab dalil yang pertama itu fa innaha qismatun naqisatun. Artinya maka sungguhnya bahagi yang kurang. Di sini barangkali tujuannya mujassimah bahagikan perkara yang nampak pada fikiran akal itu dua sahaja, iaitu jisim atau arak itu ialah bahagi yang kurang. Lagi tak betul. Yang tak betulnya tidak didapat pada benda alam ini melainkan jirim ya. Yang betulnya gitu. Bukan yang tak betul. Yang betulnya lagu mana? Tidak didapat pada benda alam ini melainkan jirim atau arak. Bukan tak dinampak pada akal benda melainkan kena mesti berjiring atau arak. Tak betul gitu. Hak betulnya tidak didapat pada alam ini. Nah, mana pada zahir alam ni, baik tak? Benda makhluk kita pada alam ini kita tak boleh nak nampak dia melainkan jirim atau arak. Ada pun dalam akal kita benda hak tidak berjirim tidak arak, boleh kita reti tak? Boleh kita reti tak dalam akal kita ni? Bukan di alam ni, di akal kita. Boleh tak? Tak boleh juga. Berat mu. Atau tak percaya ke malaikat ke tu Mungkin nampak alam ni. Nampak tak malaikat alam ni? Nampak? Awak jadi kafir juga lah mungkin. Nampak tak Tuhan dengan malaikat di alam ni? Tak nampak. Bagi akal pun nampak. Nampak di akal. Apa tak nampak tadi? Kalau tak nampak di akal tu, gila lah. Nah. Jadi fok mujassimah ni ya kira akal tu dengan hak luar berat gitu. Tu sebab tu dia kata, bukan tu dia kata ni sebenarnya ambil daripada Imam Baihaqi ni jawab dalam ni. Panjang lebar Imam Baihaqi jawab ni. Tu. Dan yang betulnya lagu mana? Dah mujassimah tu tak betul. Mana dia kata? Yang nampak pada fikiran akal tu dua saja, jisim atau arak. Tak betul tu. Hak betul ke mana? Yang betulnya tak didapat pada benda alam ini. Alam ni hak kita tak dapat nampak dengan mata kepala. Pada akal nampak walaupun tak nampak dengan mata kepala pun. Pada alam, pada mata kepala ni, di alam ni hak kita tak boleh nampak sungguh lah melainkan jirim atau arak. Padahal tiap-tiap daripada kedua itu terbahagi padahal tiap-tiap daripada kedua itu berkehendaklah dengan tabiatnya tiap-tiap daripada kedua kepada yang menjadi mana tabiat jirim atau arak tu. Jirim berhajat tak pada yang menjadi? Berhajat. Arak berhajat tak pada yang menjadi? Berhajat. Tu tabiat jirim atau arak. Angka satu luar tu ada dia. Siapa? Siapa dia? Oh, Pak Kusno. Masuk Pak Kusno. Tak dengar. Pak Kusno. Tak dengar Pak Kusno. Sudah. Oh, belum siap lagi. Oh, plywoodnya tutupnya belum lagi. Oh, okey. Boleh esok. Kesian ke Pak Kusno datang pula esok. Sini kena daftar. Ya, sama saja. Zuhur aja Pak Kusno. Okey. Katanya padahal ilah akhir, yakni terbitlah satu bahagian lagi, iaitu perkara atau benda yang bukannya jisim, jirim, arak, maka jadilah segala bahagiannya itu tiga bahagi. Wallahu a'lam. Itu tulis bawah tu. Tengok dalam pula lah. Mana tadi?
Padahal tiap-tiap daripada kedua itu, mana jirim dan arak tu, berkehendak dengan tabiat tiap-tiap daripada kedua tu kepada yang menjadi, kepada Tuhan yang menjadi. Kalau begitu, tetaplah yang menjadi akan keduanya tiap-tiap jirim dan arak itu bukannya yang menjadi tu, jisim dan jirim dan arak. Nah, tu jirim, jisim, arak berhajat kepada yang menjadi. Faham tak? Lepas tu yang menjadi ke jisim dan arak tu, dia juga jirim dengan arak, gitu. Kalau dia jirim dengan arak, dia berhajat kepada yang menjadi ke dia pula. Faham tak? Bermakna yang menjadi ke jirim dan arak ni, dia jirim arak pula tak? Tak. Lagu tu tidak. Dah. Maka apabila adalah fa'il yang menjadikan itu bukannya jisim dan jirim dan arak, maka ternapilah bahawa ada ia yang menjadi, yang itu Tuhan itulah fa'il itu yang menjadi itu pada tempat bagian-bagian sama sekali. Itu sama sekali, mana al-battatah. Ternafi. Dah kata Tuhan bukan berjisim, jirim, arak, maka Tuhan tak bertempat. Kerana tempat tu lazim bagi berjirim, berjisim. Intaha, habis itu dengan ambil maksud. Dia pada untuk diskan ni nakal dengan ambil maksud. Sebab tu kalau kita baca dalam ni panjang ni sebenarnya. Tu panjang ni. Dia ambil secara rekah, dia ambil secara ikhtisar bil makna, bukan nakal bil ibarah stokor belebok masuk dak. Dia nak pendek-pendek sebab nak cepat hotel kita. Anak-anak yang dikasihi, adalah pada bicaraan ini dapat bagi kita satu pemberian yang besar oleh Allah Ta'ala beri kepada kita. Iaitu apakah Allah Ta'ala beri pada kita? Kita dapat gertinya. Kita dapat gerti Allah Ta'ala beri pada kita tiap-tiap jirim dan arak wajiblah bagi keduanya tiap-tiap jirim dan arak bertempat. Mustahil atas keduanya tiap-tiap jirim dan arak tidak bertempat. Mustahil. Tiap-tiap benda berjirim mesti bertempat. Mustahil tak bertempat. Afiq ni berjirim tak? Maka mesti tak bertempat. Mesti. Tak bertempatnya Afiq ni, terima tak? Terima tak? Afiq ada tapi tak bertempat di mana-mana. Terima? Tak, mustahil. Maka bertempat bagi Afiq ni orang panggil apa? Sebagai wajib zati muqayyad dia panggil. Tiap-tiap jirim mengambil tempat bagi jirim itu orang panggil wajib zati muqayyad. Tu tempat tu tak ada sungguh ya. Faham tak? Sebab tu wajib-wajib itu benda tentu sungguh, tak semestinya ada. Apatah lagi benda tentu sungguh lagi ada. Sebab tu ulama buat misal contoh kita ngaji wasail ilmu kalam dulu ya tak? Apa misal wajib akal? Tiap-tiap jirim mesti bertempat. Bertempat bukan benda tentu ada, benda tentu sungguh ada. Jadi wajib apa tu tiap-tiap jirim mesti bertempat? Wajib zati muqayyad dia panggil. Apa wajib zati muqayyad? Iaitu mesti sungguh pada akal. Ya bahasa zati, bahasa zat, bahasa diri dia. Muqayyad iaitu dikoikkan dengan selama ada keduanya jirim dan arak tu lah. Selama mandang afiq ada, mesti tak bertempat. Mesti lah. Tu bila afiq tak ada, lepas tu bertempat lagi tak sini? Bertempat lagi tak sini? Tak ada dah, bani kelas habis dah mengorik. Duduk sini lagi. Duduk sini lagi. Sampai ke bila? Pakai mak bila duduk sini. Gitu. Tak lah, gitu. Kait tu apa yang kait. Selama mana ada keduanya. Dan maujud yakni yang ada. Dan maujud yakni yang ada. Maujud tu yang ada, bukan yang dia ada. Dan maujud yakni yang ada, yang ada sifat bagi ada, yang bukannya yang ada tu jirim dan bukannya yang ada tu arak. Mustahil atas yang ada bukan jirim bukan arak tu bertempat. Mustahil, tentu tidak maknanya. Benda tentu tidak. Wajib baginya tidak bertempat. Wajib baginya tu. Wajib baginya bagi apa? Bagi maujud yang bukan bahasa jirim arak ni. Wajib baginya bagi zat yang bahasa ada tidak berjirim tidak arak ni.
Wajib apa? Tidak bertempat. Iaitulah siapa? Yang maujud, yang bukan bahasa jirim, bukan arak ni. Yang ada, yang iaitulah Tuhan kita Jalla wa Azza. Di situ. Acu ni Acu apa nama ni? Akhir lah sini, akhir kita tengok itu tutup dah pintu bawah lama tu gohong tu buka. Pintu ni gohong itu buka gitu. Masuk gapo-gapo pula berat. Tutup gitulah, tutup ada kain tu kan selit. Tutup kemah lah. Anak-anak yang dikasihi, adalah pada bicaraan ini dapat bagi kita baca dah tadi dah. Wah, anak jadi pening gitu. Undur klik naiklah ke atas pula dah peringatan bagi anak-anak. Ni penjagaan ni, peringatan. Penjagaan, peringatan bagi anak-anak. Jirim itu ialah tahu dah, cuma nak ingat balik. Itu mana peringatan. Tahu dah kita duk ngaji dah kan, lagi tak masuk wasail mukalai tu. Nah, jirim itu ialah jirim. Bila sebut kata jirim tu gapo? Ialah benda yang bertempat dengan bawa diri sendirinya benda. Nah, tu benda hak bertempat. Nah, ia kakak tubuh dia sendiri. Tu. Yang bawa diri sendiri. Baca Afih ni. Jirim tak? Jirim. Bertempat. Bawa tubuh dia sendiri. Bukan dia kena tepek Yazid nak pergi ke mana-mana. Kau nak tepek ke dia? Nah, Afif nak berak, Yazid kena pergi heret. Gitu lah. Dah, itu tu. Dah ni. Uji awak tu. Awak tu. Ya, bahaya tu. Hei. Tak ada kena heret siapa-siapa, dia bawa diri sendiri. Itu yang panggil jirim. Dikatakan bahasa Arabnya mutahayyizun binafsihi, yakni benda yang bertempat dengan dirinya. Dan arak itu pula muhayyizun bi ghairihi, yakni benda yang bertempat dengan yang lainnya. Macam apa? Coklat di tubuh Afif. Coklat di tubuh Afif itu boleh tak Afif tinggal dalam almari sekejap? Boleh? Nah, atau serabut pun coklat ni. Nah, warna coklat tu, warna koko tu. Boleh tak cabut buh dalam almari kejap? Boleh? Tak boleh. Dia lekat di tubuh Afif. Nak pergi berok ko, nak pergi naik basikal ko, nak pergi ke mana, halau sekali pun kena bawa sekali tak? Kalau bawa sekali tak boleh tinggal. Lama tinggal adik buah dalam almari. Serabut aku warna coklat ni gitu. Tak boleh. Kenapa muhayyizun bi ghairihi, yakni benda yang bertempat dengan yang lainnya. Benda hak tak kakak tubuh sendiri orang panggil. Lekat di tubuh di benda lain. Apa makna? Iaitu menupan jirim arak. Macam hitam di rambut Afif. Hitam Afif ada rambut tak? Cuba buka air piah tengok adik. Oh, gitu bojeng dia. Cuba buka adik tengok. Oh, apa jadi bojeng itu belak Hai tengok belakang. Weh. Abang orang asli ni. Allahu akbar. Dah warna jadi gitu bojeng. Nak kerak botok habis. Nak kerak pendek sikit. Jangan orang panggil pelik tu. Kok mana orang rambut dia aja tengok adik. Potong habis apa duduk taruh gitu. Kau ada arti mana rambut itu adik? Dah tu. Abang orang asli ni. Abang orang asli tak? Tidak agak nak tanya abang. Aku dah tahu. Kita dah tahu. Takut ayah orang asli kata ni tradisi tu nenek saya gini. Kita dah tahu gitu dah tu. Kalau tradisi tu nenek ada agak biarlah dia lah. Ya, hitam di rambut Afif tu boleh lekat dalam almari, boleh? Boleh tak? Boleh. Dia tupai di rambut Afif tak? Nak pergi berak mana bawa etik tak? Dia tak kakak tubuh dia sendiri hitam tu. Kenapa dia tu? Arah.
Adapun jisim itu ialah jirim yang terima bahagi. Jisim itu pula ialah jirim yang terima bahagi. Faham tak? Sekurang-kurangnya dapat kerak, bukan kerana tu. Dia tulis dia. Kerana. Tukar tarik ni tiru betul-betul hak kitab lama. Tu kitab tarik dah tu dah ni. Sepatutnya tarik biar betul. Tak? Ni tak apalah tulis tangan ni, tulis tangan ni. Tulis tangan ni bukan tarik komputer lah ni. Tulis tangan. Sekurang-kurangnya dapat kerak. Dapat kerak 2 gitu. Dapat kerak 2, bukan dapat kerana 2. Dapat kerak 2. Tu. Dapat kerak, dapat belah, dapat khisi. Itu orang panggil jisim, iaitu jirim hak terima belah bahagi. Itu. Adapun jirim dengan jauhar itu bersatu, yakni muradif. Bersatu ni sama makna keduanya. Bandingannya mana? Seperti orang dengan manusia. Orang dengan manusia sama tak? Orang dengan manusia sama tak, Pak Wahim? Orang dengan manusia sama tak? Kau lain? Orang dengan manusia sama tak? Sama deh. Kau lain? Sama. Pak Wahim kata lain Ustaz. Orang ni ada ekor. Nah, manusia tak ada ekor pula. Tukar menatang pula pula. Ada tu ni. Hak tu lah tak? Hak tu lah. Samah 50 sen, orang nasiya. Gitu. Tak? Dan jirim fardin atau jauhar fardin itu ialah jirim yang tak terima bahagi sama sekali. Cuma jauhar ni istilah ulama makulat dah. Istilah ulama makulat. Tu orang panggil jirim firik atau jauhar firik. Itu ialah jirim yang tak terima bahagi sama sekali. Halu sangat, kecil sangat. Itu. Tak terima nak dibahagi. Anak-anak belajarlah ilmu makulatul asyarah. Ya suruh dah kita belajar ilmu makulatul asyarah. Lepas raya lah dah. Tu apa? Siapa tu? Khidir. Syarat nak belajar ilmu makulatul asyarah dah duduk bawah. Dengan Hamdi. Hamdi asyik tinggal ada tempat ya. Dan jikalau cerca ni raya, belajarlah ilmu makulatul asyarah. Dan jikalau cerca oleh puak musyabbihah dan lain daripada musyabbihah sekalipun, ngaji juga. Itu maksud. Fofok wahabi, fofok musyabbihah, musyasimai wak menganjing. Apa duk ngaji kam. Nah, duk kam bekok kain wak gelar gitu. Ngaji makulatul kami, makulatul aina, makulatul mata, makulatul infi'ah. Dia tak seru ngaji benda gitu. Marilah kita pulang kepada bicara segala zahir ayat mutasyabihat itu pula. Qala Imamul Haramain, berkata oleh Imam Haramain, ikhtalafa masalikul ulama'i fi hadhihi zawahiri. Fara'a ba'duhum ta'wilaha wa zahaba a'immatus salafi ilal inkifafi anit ta'wili wa ijra'i zawahiri ala mawaridiha wa tafwidi ma'aniha ila Allah ta'ala ilah wal khalafu yukhriju apa tu? Yukhrijunaha ala ma'anin la tunafit tanziha ala tibqi isti'malatil arabi fassalafu wal khalafu muttafiquna ala tanzihi wal bu'di an tashbihi. Intaha muka surat 400 di dalam hasyiah itu juga. Mana? Dalam kitab hasyiah bagi asma' wa sifat karangan Imam Al-Baihaqi. Nak berhenti mana kita ni? Sikit lagi dah sampai tambihun bawah tu. Artinya berkata Imamul Haramain, telah berselisihlah jalanan ulama pada ini segala zahir ayat mutasyabihat itu. Maka nampaklah oleh setengah mereka itu akan takwilnya dan menjalan oleh ulama-ulama salaf. Salah ni ada dua. Salafuz zamani ataupun salafut tarikhi ataupun salafus salihi. Yang kedua salafut tabi'i dia panggil. Salafuz zamani atau tarikhi ataupun salafus salihi. Hak dalam hadis Nabi kata khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. 300 tahun, 3 kurung atau 400 tahun atau 4 kurung setelah mana kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang keduanya as-salafut tabai. Orang panggil salah dengan makna mengikut cara manhaj ulama-ulama yang hidup pada 3 kurun 4 kurun yang terawal. Itu maksud daripada salafut tabai. Dah. Dipanggil juga fuq ni mufawwidah dia panggil. Mazhab mufawwidah. Bukan mazhab jahiliyah, bukan. Mazhab mufawwidah. Mazhab mufawwidah. Lagu manalah menjalani oleh imam-imam salaf kepada tertahan daripada takwilnya, yakni takwil tafsili. Gitu. Nanti kita akan bicara apa makna takwil. Ta'wil ijmali, ta'wil tafsili, ada definisi dia. Ta'wil ijmali huwa sarfun nassi al-muhimi an zahirihi al-muhali alaihi ta'ala wa adami ta'yinil muradi minhu bina'an ala al-waqfi ala qawlihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Ta'wil tafsili huwa sarful lafzi an ma'nahu zahiri ila ma'na yahtamiluhu idza kana al-muhtamalu alladhi muwafiqan bil kitabi was sunnati. Nanti akan kita sebut. Takwil dua, takwil ijmali, takwil tafsili. Ini maksud tertahan daripada takwil ijmal, takwil tafsili, dan perlakukan segala zahir-zahir itu di atas segala kedatangannya. Mana diperlaku tu maknanya dibaca ke? Amir ruha kama ja'at. Tu. As-salaful mufawwidah ai imraruha kama ja'at. Begitu. As-salaful mufawwidah ai imraruha kama ja'at. Begitu. Salaf mazhabnya ialah serah pada Allah Ta'ala. Apa mana? Ai imraruha, diperlalukan akan ayat-ayat tersebut, yang ini dibacakan kama ja'at, seperti mana ini bawa datang oleh Nabi SAW. Tidak dibicarakan. Itu qira'atuha tafsiruha, baca dia itulah tafsir dia, tak payah dah hurai-hurai lah. Dan diperlakukan segala zahir-zahir itu di atas segala kedatangannya, baca supaya dibawa datang, dan diserahkan segala maknanya kepada Allah Ta'ala. Itu serah. Maknanya apa? Allahu a'lamu bimuradi. Itu. Dan khalah pula mengeluar mereka itu khalah akannya akan ayat-ayat mutasyabihat tu di atas beberapa makna yang tidak menafilah ia makna akan suci Tuhan daripada barang yang tak layak dengan dia dengan barang. Atas bertentangan, ini atas muafakat bagi istimal puak Arab. Ini bahasa Arab. Tu orang panggil mazhab khalaf. Mazhab khalaf ni dikenali dengan mazhab muawwilah. Mazhab salaf dikenali dengan mazhab mufawwidah. Gitu. Ini orang panggil takwil tafsili. Lagi akan kita akan menyata apa makna takwil. Awwala yu'awwilu ta'wilan. Takwil ada dua, takwil ijmaliyan wa takwil tafsiliyan. Takwil ijmali, takwil tafsili. Hak tak setakwil tu bukan salah, tu bukan khalaf. Itu mujassimah musyabbihah. Nak faham molek situ. Ni salah tak takwil, salah tak takwil. Tak takwil tafsili bodoh. Takwil ijmali. Gitu. Dan salah dan khalah tu muafakat sekalian mereka itu salah dan khalah di atas menyucikan Tuhan daripada barang yang tak layak baginya bagi Tuhan. Dan jauh daripada menyerupai Allah Ta'ala akan makhluk. Dah. Itu orang panggil jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada mazhab salah dan mazhab khalah. Mana muafakat pada takwil ijmali. Kenyataan, ini huraian. Ini nak huraian ni. Adalah jalanan ulama pada zahir-zahir ayat mutasyabihat itu terbahagi kepada 3 mazhab. Sebagaimana yang maklum disebutnya 3 mazhab tu dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah. Lihatlah di dalam risalah manhaj ahli sunnah. Ni manhaj ahli sunnah ni saya ngaji juga sampai khotan ni. Kitab karangan tu diskai juga. Ayat kitab tu untuk bahas ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Semulalah kita nak daurah pun tak cakap ni, nak habis pun rasa nak muntah jeluak dah ni. Ni. Mazhab yang pertama tidak ditakwil akan dia ayat mutasyabihat. Tak takwil. Baca, tetapi diperlakukan di atas segala zahir-zahirnya itu. Mana diperlaku, diistimal, diguna, dipakai, diiktikad. Itu. Diperlaku mana diguna, diamal, diiktikad di atas makna segala zahir-zahirnya ayat mutasyabihat itu. Ialah mazhab musyabbihah. Tu mazhab musyabbihah. Yadullah, tangan Allah. Apa makna tangan Allah? Tangan ni, tangan ni. Serupa ni, serupa. Tu musyabbihah mujassimah.
Sorehah. Kufu. Tangan Allah. Oh, tangan apa mana tangan? Tangan anggota. Lagu mana? Tak serupa dengan tangan mung. Itu orang panggil mujassimah ghairu sorehah. Nah. Pada kufurnya ikhtilah oleh alim ulama kita. Dah habis itu. Mazhab yang kedua, sungguhnya bagi mazhab yang kedua takwil. Ada takwil. Nah, tetapi menahan mereka itu mazhab yang kedua ni daripada takwil tafsili. Tahan daripada takwil tafsili. Itu. Nah, ada baginya takwil tetapi menahan mereka itu daripada takwil. Yang ni apa? Ada baginya takwil ijmali, tetapi menahan mereka itu daripada takwil tafsili gitu. Nah, serta menyucikan i'tiqad mereka itu mazhab yang kedua daripada menyerupai Tuhan dengan sesuatu pun. Dan ini ialah mazhab salaf. Ini mazhab salah ni. Itu dinamakan mazhab mufawwidah. Kenapa? Summiya bil mufawwidati litafwidihim ma'ani hadhil mutasyabihat ila Allah Ta'ala wahdahu. Dah babi. Summiya bil mufawwidati, dinamakan dengan mazhab salah ni mufawwidah. Kenapa dinamakan mufawwidah? Litafwidihim, kerana menyerahlah mereka itu ma'ani hadhil mutasyabihat, akan ini makna-makna mutasyabihat ilallah ta'ala wahdahu, kepada Allah Ta'ala satu-satunya jua. Serah tu bila? Ba'da tanzihihi an zawahiriha al-mustahila. Aduh. Ba'da tanzihihi, kemudian daripada menyucilah akal Allah Ta'ala an zawahiriha, daripada zahirnya ayat mutasyabihat al-mustahilati, yang tentu tidak. Zahir itu tentu tidak. Itu. Tu dah tak lebih. Dah deh. Itu mazhab salaf. Tu. Artinya mazhab salah ni ada takwil ijmali, ini tanzih. Kemudian ada tafwid makna ilallah. Itu orang panggil salah. Mazhab yang ketiga, sungguhnya ditakwilkannya ayat mutasyabihat ini, yakni ditakwil dengan takwil tafsili. Ialah mana? Mazhab yang ketiga ni, mazhab khalaf. Gapo dia tu? Bergapa tu? Berkata deh. Berkata ni. Berkata. Ialah mazhab khalaf, berkata lah kena. Ini burhan. Dan yang pertama ini burhan tu. Mazhab khalaf berkata ini burhan. Apa ini burhan? Yakni hak tadi tu lah. Tu istimalul arab tu. Nak? Apa? Oh gitu. Baik. Mazhab yang ketiga sungguhnya ditakwilkannya ayat mutasyabihat ini ialah mazhab khalaf. Oh, habis itu. Koma situ. Berkata Ibnu Burhan gitu. Betul? Berkata Ibnu Burhan, dan yang pertama daripada segala mazhab ini batil. Gitu. Iaitu mazhab musyabbihah itu batil, sesat. Yakni mazhab musyabbihah itu yang tak boleh dipakai. Dua yang akhir itu kata Ibnu Burhan dinakalkan daripada puak sahabat Nabi, dan lagi pula dinakalkan mazhab yang ketiga ini daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Lihat sendiri di dalam kitab Irsyadul Fuhul, muka surat 176. Bagus sungguh Pak Petuk dia scan. Ya, siap letak muka surat. Nama kitab kita pergi cari, muka surat kita pergi beli. Boleh cari-cari jumpa tanda dhabit. Irsyadul Fuhul. Tu kata Ibnu Burhan koma situ lah tu. Boleh saya masa saya ngaji dulu tidur. Tu. Habis itu. Kita masuk esok. Tanbihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Adalah mazhab musyabbihah itu tidak menyerah mereka itu mazhab musyabbihah akan pengetahuannya ayat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Di situ dulu.
Esok kelas gati. Lusa. Dah hotel insya-Allah. Doa-doa tak ada demam sakit dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma nas'aluka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.